Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izin oleh Allah kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang dapat kita petik, majlis ilmu diberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan, puan sekalian, raya habis dah. Raya pun dah habis dah, pergi mengaji balik dah. Oh subhanallah, lepas raya tak pergi mengaji dah. Saya sekalian, pergi kat mana kemarin pun serupa. Sampai masjid tengok tak ada orang. Siapa? Kita baru lepas raya Ustaz. Subhanallah, kita ni tuan-tuan menang ke kalah tu kerja Allah. Kerja dia buat semua. Buat kerja subhanallah, menang ataupun kalah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilaian dia di sisi Allah. Kejayaan yang sebenar-benarnya tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah kejayaan bila kita melangkah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kejayaan sebenar-benar. Berapa ramai orang leka dan lalai dengan dunia ni. Punya subhanallah, sibuk setiap hari buat kerja untuk bagi menang. Siapa yang dia nak bagi menang tuan-tuan, tapi dalam keadaan dalam masa yang sama dia tinggal keperluan untuk diri dia sendiri. Subhanallah, lupa tuntutan sebenar. Tuan-tuan sekalian, masa mengaji balik lah. Penuh-penuh bagi surah penuh masjid balik lah. Baik, kita dah sambung pengajian kitab kita, muka surat 7 dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Artinya mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita yang mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa yang meninggalkan akan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasa akan dia. Memperasa tu maksud memberi rasa lah, bagi rasa akan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia menceritakan akan daripada hadis ini oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, musallin zaman, ayat di atas sebut apa? Dan mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang haramkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Tuan-tuan sekalian, musallin zaman, ayat itu cerita Allah tahu apa yang kita buat dalam hati kita. Yang pertama Allah cerita, tuan-tuan musallin zaman, kita dikira sebagai mencuri. Mencuri lagu mana? Ambil satu benda hak yang bukan hak kita, ambil daripada orang bukan hak kita, tu maksudnya mencuri. Allah bagi kita mata untuk kita tengok benda yang diharuskan pada syarak. Macam kita sebut baru ni, guna mata untuk berjalan pergi ke rumah Allah, guna mata untuk membaca Quran, guna mata untuk penuntut ilmu, guna mata untuk menilai kejadian alam subhanahu wa ta'ala, kejadian alam untuk meletakkan kita, tuan-tuan sekalian, kita yakin akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna mata untuk buat segala kerja yang kita buat lah ni, perusahaan-perusahaan kita.
Salahnya apabila ambil hak yang bukan hak mata tersebut. Apa dia? Memandang kepada sesuatu perkara, subhanallah muslimat, yang dia haramkan pada syarak, yang bukan hak dia. Jadi ambil yang bukan hak dia itu dikira sebagai mencuri. Dan Allah tahu apa yang terbuku dalam hati kita, benda yang sama ada kita nak buat baik atau kita nak buat jahat, tuan-tuan. Allah dah tahu. Sebab tu subhanallah, untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baru niat nak buat baik dah Allah kira satu pahala dah. Sebut tu saya. Baru niat. Buat dosa, niat nak buat dosa, Allah tak kira lagi. Keluar daripada rumah, spare RM1 nak masuk tabung. Subhanallah muslimat tanda sekalian. Spare niat. Bawa RM1 nak masuk dalam tabung, niat nak bulan tabung. Allah dah kira ada satu pahala. Keluar daripada rumah, niat nak pergi mengaji, Allah dah kira ada satu pahala. Belum tentu sampai lagi. Siap. Niat dah buat apa? Ulama kata apa, tuan-tuan? Walaupun kita ni tak ada kemampuan untuk pergi haji, mampu ke benar meniaga goreng pisang tepi jalannya, kan? Jangan. Sini saya tengok KL ni, tuan-tuan, belah-belah ni, goreng selipar orang beli. Potong selipar jadi goreng tu yang orang beli jadi. Kalau sana orang pilih tu di kedai lain, goreng pisang tak sedap, depan tu sikit goreng pisang sedap gitu. Sini tuan-tuan jual apa pula aku. Allahumma salli alaihi wasallam. Keluar daripada rumah saja. Niat nak buat baik di sisi Allah, niat je nak buat baik, Allah dah kira ada satu pahala. Niat nak buat jahat, Allah tak kira ada salah. Kalau kita pergi subhanallah musalli alaihi wasallam, betul-betul pergi tuan-tuan, sampai ke masjid, betul-betul tabung lalu kat depan kita, masuk aja duit dalam tabung tu, Allah kira 700 kali ganda bandingan derma yang kamu infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana satu benih yang tumbuh pada 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tuan-tuan ada 7 biji. 1 kali 7 100 biji. Dan sebiji benih tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. 100 kali 7 700. Tu kalau kita nampak, tuan-tuan. Sebab tu jangan berkira dengan duit. Bagi infak. Kalau tuan-tuan merasa macam tak apa cukup bulan tu, tak apa nak cukup, infak. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tolong, subhanallah, bab-bab yang bersangkut dengan duit ni tuan-tuan, Allah akan bayar cash kat tuan-tuan. Benda-benda yang lain pun dia lambat sikit nak berasa, tapi kalau benda yang bersangkut dengan derma infak ni tuan-tuan, dia bayar cash. Subhanallah, guru saya ada cerita waktu dia duduk di Mesir tu, syok ni, yang dalam poket tu tinggal RM5 tu lah, RM5. Tapi duk teringat Allah balas paling kurang 10. Kalau pergi sedekah ke orang, paling kurang Allah balas 10. RM5 tu dalam poket. Orang mai subhanallah, ada orang miskin mana dia minta dia bagi RM5. Tak ada malam kita orang bagi dia RM50. Tapi kena yakin lah. Kita silat. Nilai di sisi Allah tu subhanallah, Allah kira sampai 700 kali ganda. Dosa, bangun niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Tuan-tuan, Muhammad Muhammad. Tapi kalau betul-betul pergi buat dosa tersebut, Allah baru kira satu jahat, satu dosa. Buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Tadi buat satu baik, Allah kira sampai 700 kali ganda. Buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Nak masuk syurga mudah tak boleh saja. Banyak pahala, sikit dosa, masuk syurga. Kan? Jadi bila kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, buat satu baik Allah kira sampai 700 kali ganda. Buat satu jahat Allah kira satu dosa. Tak logik pergi depan Allah tiba-tiba dosa banyak, pahala sikit dah. Tak logik. Kalau nak bagi fair lah, nak bagi sama banyak dosa dengan pahala tu tuan-tuan, buat pagi tu sedekah 1,700. Lepas tu nak bagi sama dosa kita dengan pahala, kena buat berapa kali jahat? 700 kali jahat. Takkan buat jahat dengan orang tu buat. Tapi itulah. Kalau kita, dan yang paling best kita ni tuan-tuan, salih Muhammad, bila Nabi SAW sebut man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah.
min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada satu perkara kebaikan, pahala baginya seperti mana tuan-tuan Muslim Selamat, pahala orang yang mengerjakan itu, dan tidak akan dikurangkan walaupun sedikit. Maksudnya, saya ajak tuan-tuan sembahyang, 10 orang duduk mengaji sembahyang kat saya. Tuan-tuan balik rumah, 10 orang sembahyang, 10 orang punya pahala baik kat saya. Sikit pun tak kurang. Subhanallah, sikit tak kurang. 10 orang tu pula balik ajak anak-anak dia, subhanallah, kan, sembahyang. Katalah satu rumah tu ambil average ada 4 orang. Jadi 10 orang ada 40 orang. 40 orang tu sembahyang, 40 orang tu pergi pahala dekat saya, sikit pun tak kurang. Yang tadi 10 orang campur 10 dah 50 orang, tuan-tuan sekalian, pahala pergi kat saya. Subhanallah, masa sebab tuan-tuan. Yang 10 orang tu pula tuan-tuan, yang duduk dalam rumah tu pula jadi cikgu pula, ada 40 orang pula di bawah dia nak murid dah. Yang 40 orang, kalau 40 duduk bawah tuan-tuan, subhanallah, 40 dah 400 campur 40, 440 campur 10, 450. Benda ni berlanjut sampai bila-bila. Saya dah mati 100 tahun dah nanti, tuan-tuan sekalian, duduk dalam kubur lama dah. Tu pahala amal tu ngalir kat kita tak ada. Subhanallah wa salli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita bukan ustaz, kita baru nak start. Tu pun tak apa hidup lagi. Tak apa sejauh hujan. Subhanallah. Habis nak buat macam mana? Kita cari ustaz, tolong mengajar. Sebab tu saya sebut pertemuan kita lepas. Tuan-tuan ada rumah, Allah bagi nikmat. Rumah tuan-tuan besar 3 kali pada rumah saya lagi. Sungguh, wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Gunakan manfaat rumah tuan-tuan tu untuk balik buat kerja Allah SWT. Cari ustaz seorang, tuan-tuan. Kita tak mampu nak mengajar, cari ustaz seorang. Panggil 3-4 orang jiran-jiran rumah kita, celah-celah rumah kita, main mengaji Quran di rumah kita. Ustaz yang mengajar. Setiap orang yang baca Quran, tuan-tuan, ustaz yang mengajar, pahala tu pergi dekat kita sikit tak. Subhanallah. 1 huruf dia baca 10 kali ganda. Subhanallah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah alif itu 1, adakah alif lam mim itu 10, ataupun alif 10, lam 10, mim 10? Nabi kata bahkan alif 10, lam 10, mim 10. Dia pun dengar hadis ni, besok buka Quran, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Itulah dia kata 30 tu hari ni. Tuan-tuan sekalian, berapa banyak kalau dia baca surah, tuan-tuan, dia baca ayat kursi sudah berapa banyak? Kira dia beratus, beribu lah tuan-tuan sekalian pahala kita dapat. Dan pahala tu takkan kurang. Orang yang menganjurkan, kita bukan ustaz, kita bagi wakil kita untuk tolong ajar. Siapa dia ustaz? Orang tu mengaji, setiap huruf yang dia baca tu mengalir pahalanya kepada ustaz, mengalir kepada kita yang panggil ustaz ini mengajar. Buat manfaat lah tuan-tuan. Benda ni akan mengalir dia seluruh sampailah ke hari kiamat, selagi orang tu beramal dengan ilmu tu. Subhanallah. Tuan-tuan bukan payah nak duit, cuma tolong beli kipas lagi banyak lagi sejuk sikit. Ke rumah tuan-tuan dari tuan tak apa. Sila. Duit collect orang sikit. Abang minyak motor, minyak kereta ustaz. Kita ambil surah RM5, kalau ada kat tu 10 orang, tuan-tuan usaha siapa? Saya dapat RM50. Ustaz ni, saya hati untuk ustaz buat minyak motor apa semua. Subhanallah, besar hati ustaz. Dan berapa ramai di kalangan rumah kita, dekat area rumah kita tuan-tuan, yang rasa lega, alhamdulillah, nak pergi masjid jauh, dia kata hang buat di rumah ni lega, boleh jalan kaki di rumah tuan-tuan. Kita selesaikan satu masalah. Faham tak? Mengalir pahalanya, mengalir. Ambillah peluang tuan-tuan. Ni peluang Allah bagi kat tuan-tuan. Peluang. Sebab apa? Man da'a ilal huda, kata Nabi, bang siapa ajak kepada kebaikan, kana lahu pahala baginya, baginya ajri pahala mislu seperti mana ujuri man tabi'a, pahala-pahala orang yang beramal yang mengikuti, tidak dikurangkan walaupun sedikit. Subhanallah, Musa syaitan tuan-tuan sekalian. Sebaliknya Nabi juga sebut man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada satu perkara kesesatan, satu perkara maksiat, kana alaihi, baginya tuan-tuan sekalian, maksud bagi atasnya, minal ithmi, daripada dosa, mislu athami,
Seperti mana dosa man tabi'ah, orang yang mengikut dia, min ghairi an yanqusa, tidak dikurangkan sedikit pun tuan-tuan, min athamihim syai', daripada dosa-dosa tersebut sikit pun tidak dikurangkan. Ingat, sama macam tadi tu ajak pada benda baik, tuan pahala tu mengalir. Sama juga ajak pada satu benda jahat, satu benda kemaksiatan, dosanya akan mengalir. Dah lama dah tuan-tuan kita mati dalam kubur, selagi orang tu beramal dengan tu benda-benda jahat yang kita ajak dulu ni, selagi itulah pahala, selagi itulah dosa akan mengalir bagi kita. Subhanallah, tuan-tuan ambil peluang. Kadang-kadang peluang ni main dekat kita tuan-tuan, bukan kita cari. Orang nak bagi pahala, kadang-kadang orang main ketuk rumah kita tu. Assalamualaikum, salam. Ada orang di rumah, tak ada orang di rumah. Tu yang jawab tu siapa? Silap dia kata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah ada rumah tak? Ayah abang dia tak ada rumah. Mai subhanallah. Orang nak minta sedekah, sedikit tu Ustaz, sedikit pi dia. Kalau betul dia mai tuan-tuan sekalian, dia mai untuk kutipan, untuk madrasah dia, untuk biaya pelajar-pelajar ma'had sebagainya. Subhanallah tuan-tuan, budak tu nanti mengaji agama, setiap huruf yang dia belajar, dia jadi ustaz, dia mengajar pula tuan-tuan, mengalir ilmu tu atas duit yang kita sponsor dia. Sampai bila pun tuan-tuan sekalian, Musalli Asmat, kita mati dah berapa lama dah, selagi ilmu tu diamalkan, tu mengalir kepada kita. Jangan berkira Musalli Asmat dah bab-bab yang macam ni. Subhanallah, Musalli Asmat ambil peluang tumpah hidup. Baik tuan-tuan sekalian, niat dalam hati dan niat dalam hati Allah kira apa? Subhanallah, niat dalam hati Allah kira ada satu pahala. Buat satu baik tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad, Allah kira daripada 10 paling kurang sampai ke 700 kali ganda satu baik yang kita buat. Pakai permanent marker, tak boleh padam. Kira tong tu cukup, tak ganti tong baru dah. Wah, dia kakak pelihara. Apa buat tak faham dah. Baik, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi satu, subhanallah muslimah, kalau dosa kita baru niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Buat satu jahat, pergi karaoke, tentulah. Oi, subhanallah, 47 pun menyanyi lagi, 57 pun menyanyi lagi. Saya terkejut hari tu tuan-tuan sekalian, masalah semua. Tengok apa tu? Kilauan emas. Kalau tak ada orang tua-tua menyanyi, tak ada lah kilauan emas tu. Tuan-tuan, woi makcik tu menyanyi bayar tuan-tuan. Dan lagu apa dah? Intro je lagi apa duk nyanyi. Subhanallah, tuan-tuan. Saudara sebab buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Itu pun Allah kata dekat malaikat, jangan angkat gitu, jangan angkat lagi. Kalau angkat semua kokok lagi, dia minta ampun. Bila dia minta ampun, padam macam dia tak buat dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, saya sebut, saya teringat tadi Allah. Hadis ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dia menggetarkan hati para sahabat. Para sahabat dengar hadis dia bertakut. Cerita tentang ending kehidupan kita, cerita tentang bagaimana dalam kejadian perut tu manusia dan sekalian semua, waktu kejadian kita dalam perut, dan bagaimana ending kehidupan dia tentang menentukan selamat ataupun seronok ataupun bahagia ataupun celaka ada selepas daripada dia mati. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau jumpa ilmu hadis, kalau belajar ilmu hadis, kalau ada perkataan hadatsana, kita bisa dengar sami'tu, dia sami'tu, aku mendengar. Hadatsana ni diceritakan kepada kami. Maksudnya hadis kalau ada hadatsana ni dia lebih tinggi martabatnya berbanding dengan sami'tu. Walaupun sami'tu dia hadis sahih dia bagi. Dan hadatsana pun hadis sahih, dua-dua hadis sahih. Hadatsana lebih tinggi sikit martabatnya. Sebab apa? Sebab yang pertama Nabi duduk dalam majlis tu, kata ulama. Yang kedua yang dengar tu ramai, sebab nahnu. Sami'tu, tu seorang, aku dengar seorangnya. Kata Ibnu Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sadiqul masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inna ahadukum, kata Nabi SAW, inna ahadukum yajma'u khalqu fi batnihi ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu alaqah misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu alaihi al-malak fayunfighu fi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'idun, fa wallah alladhi la ilaha illa ghairuh, inna ahadukum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila zira' fayasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadukum ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa baina ila zira' fayasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Wa Bukhari Muslim. Apa hanggu macam faham? Masya-Allah. Hebat orang putra. Baik bila saya. Nabi kata sahabat, dihimpunkan kejadian kamu di dalam perut mak kamu 40 hari an-nutfah. Nutfah ni apa? Campuran air mani lelaki dan perempuan. Waktu tu tuan-tuan musalli ala sayyidina campur air mani lelaki perempuan, waktu tu kalau pergi scan tak ada apa lagi. Tak apa lagi. Tuan-tuan, pergi scan tak apa lagi. Tapi kalau pergi test, dia pergi apa tu? Pregnancy test tu. Waktu tu tunjuk double line lah. Double line kalau tak boleh potong lah. Saya ala sayyidina saya teringat Pak Long ni, dia ni cengih atau cengih. Orang suruh dah, bini dia cukup takut ke dah? Bini cukup takut ke dah? Satu hari dia, Pak Long ni macam mana? Besok tu dia nak pergi check. Dia bilang macam mana tu? Tak, doktor pesan kat dia, kencing. Malam tu kencing, simpan dia kencing tu, esok bawa pergi klinik. Dia pun kencing, simpan letak kat depan belayar tu. Tuan-tuan kat pintu masuk belayar tu, bini dia masuk tersepak, bini tu jatuh. Sudah, dia kata. Dah beritahu kat bini aku, dah beritahu kat lelaki, takut dia marah. Nak buat macam mana, pick up depan tu, lalan dia kencing lalu. Esok bawa pergi klinik. Pak Long bawa pergi klinik pun semua tak tu. Okay, Pak Long lah, Pak Long pergi tunggu kat luar, saya akan panggil. Dia pun pergi tunggu kat luar. Dosa, misi keluar tuan-tuan sekalian, muka satu macam. Tengok, panik satu macam di situ dia pun. Pak Long kena masuk dalam ni juga, doktor panggil pun semua tengok panik. Saya pun lawan tengok misi ni kelas kosong. Sampai tengok jumpa doktor pun tengok dia atas bawah. Saya duk tengok Pak Long ni, dia kata macam, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi hasil daripada kajian kami menunjukkan yang Pak Long sekarang mengandung. Subhanallah. Waktu tu, subhanallah, waktu tu an-nutfah dia panggil. Kemudian summa yakunu 'alaqah misla dhalik. Kemudian bertukar dia jadi apa? Bertukar dia jadi 'alaqah. 'Alaqah dia apa tuan-tuan? Seketul darah. Segumpal darah. Dia nama juga lintah. Maksud dia lintah, benda mengisap darah ataupun benda yang kalau kita pegang ni melekit. Dia ada sini, melekit merah. Summa yakunu mudghah misla dhalik. Kemudian bertukar dia mudghah misla dhalik. 40 hari juga. 40 hari 120 hari. Waktu tu tuan-tuan, waktu 40 hari 120 hari masuk 4 bulan. Summa yursalu alaihi al-malak. Kemudian diutuskan kepada dia al-malak. Kepada malak? Malaikat. Fayunfighu fi ruh, ditiupkan kepadanya roh. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian diarah oleh Allah. Bi 4 kalimat bi katbi. 4 kalimat tulis kepada dia. Apa dia? Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Tulis dekat dia 4 benda. Apa dia? Yang pertama rezeki dia, hidup di dunia. Yang kedua tuan-tuan, ajal dia bila. Yang ketiga tuan-tuan musliman, apa dia? Amalnya ketika hidup di dunia. Yang keempat, adakah hidup dia celaka ataupun bahagia. Waktu kita duduk dalam perut mak kita 140, 120 hari dan 4 bulan, waktu tu roh tiup lah tuan-tuan.
Lepas tu dia suruh malaikat pergi tulis dekat dia 4 benda tu. Malaikat tanya, ya Allah, nak ambil mana ni, saya tak tahu maklumat ni. Pergi tengok atas lauh mahfuz. Benda pertama yang ditulis, tuan-tuan, benda pertama dijadikan oleh Allah, makhluk pertama dijadikan oleh Allah Taala, Al-Qalam. Al-Qalam. Al-Qalam ni tulis semua cerita tentang kita, perjalanan hidup kita, tuan-tuan. Kita ni belum lahir lagi, bumi tak jadi lagi, alam semesta tak ada lagi. Al-Qalam tu ada, lauh mahfuz tu dah ada. Roh kita duduk bersusun di lauh mahfuz. Setiap pada kita ni roh duduk susun. Semua umur sama. Umur sama. Tuan-tuan, kemudian barulah kawan ni turun dulu. Lah ni ada kalangan kita umur 28. Macam saya umur 17 baru. Ada umur 39, ada umur 47. Tuan-tuan sekalian bersama, dia ada yang turun awal, ditiupkan rohnya awal, ada yang tiup sampai ke orang yang paling akhir akan bangkit pada waktu kiamat. Dan dekat dengan kiamat, dia lahir kiamat pun duduk sama dengan kita, sama umur. Sebab tu nanti, subhanallah, Muhammad, bila kita bangkit di padang mahsyar, kita bangkit di syurga nanti, semua orang umur sama, 30-an. 30-an lah, time paling handsome sekali. Ya tak? Dulu kecau ya. Lemuan betul. 30-an tu saya nampak tu. Yang perempuan time paling cantik dia umur 30 lah. Orang lelaki-lelaki time paling kacak dia, smart dia umur 30 lah. Waktu tu naik motor Harley lah waktu tu. Ada Harley Mail lah ni. Baik. Nampak dah saya sekian. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lauh mahfuz semua sama je, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waktu tu malaikat pisalin semua benda, mai hantar kat kita. Cerita, tuan-tuan, rezeki kita hidup dunia macam mana. Yang paling penting, tuan-tuan, muslim ni, amal kita ni, boleh main masjid, boleh main surau, hujan ke, panas ke, bukan seronok, tuan-tuan sekalian ni, pun Allah dah tulis dah. Waktu kita 120 hari dalam perut mak kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, hidup kita bahagia ke celaka ke, 120 hari dalam perut mak kita tu Allah dah tulis. Fa wallah, kata Nabi SAW, Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah, inna ahadukum, setiap daripada kamu, yang malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan di syurga, hatta ma yakuna bainu baina ila zira', tinggal dia dengan syurga tu tinggal macam ni, sikit kita masuk syurga lah. Tuan-tuan muslimin sama. Kemudian apa, tuan-tuan? Tiba-tiba kitab yang mendahuluinya, kitab yang tulis tadi ni, yang malu bi amali ahli nar, dan dia pun beramal dengan amalan neraka, fayudkhuluha, lalu dia pun masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Wa inna ahadukum, kata Nabi setengah seorang daripada kamu, wa ya'malu bi amali lillah, dia pula beramal dengan neraka sepanjang, sehingga dia dengan neraka itu hatta ma yakuna bainahu ila zira', sehingga dia dengan neraka tinggal sikit, fayasbiqu alaihi alkitab, kitab yang tertulis tadi dalam perut dia ni, tuan-tuan muslimin asal perut mak dia tadi mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun beramal dengan amalan syurga, fayadkhuluha, lalu dia pun masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, ni cerita ni sahabat dengar takut. Cerita tentang ending itulah yang menyebabkan nanti bahagia ataupun celaka selepas dia mati tu. Tuan-tuan, saya nak peringat selalu, dan saya ulang dan saya peringat selalu. Ingat, bila mati tu, time mati itulah tuan-tuan, nak cerita seronok tak seronok lepas daripada mati tu, tuan-tuan, tu time mati tu, time mati tu. Time mati inilah time permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Lapang kubur kita, subhanallah, hampa permaidani indah daripada syurga ni. Tengok ni, subhanallah, cantiknya ni. Siapa ni? Aku Quran dulu, ada teman aku, ni aku teman aku. Ni siapa ni? Amal ni aku, amal ni aku. Ni siapa ni? Ni semayang hang dulu ni. Ni siapa ni? Ni tahajud hang dulu ni. Ramai duduk dengan kita, subhanallah, pakai baju indah daripada syurga. Malaikat nak balik sat, boleh tak balik sat? Dia nak balik habaq kat anak isteri kita, seronok tengah seronok ni, duduk dalam kubur ni. Tidurlah, rehatlah, rehat. Tak tahu bersama. Buka pintu tiap-tiap hari, tengok syurga, tempat duduk kita. Orang mahli guys, apa ni? Cantik sangat ni. Itulah rumah anak duduk nanti. Allah, cepatlah kiamat malaikat. Tak sabarnya nak pergi duduk rumah tu, subhanallah. Tu kalau matinya cantik, sangat rasa nama. Tu sebaliknya, kalau endingnya buruk macam mana, tuan-tuan? Ending buruk, Allah, kubur himpit, sakit,
bakar api siang malam, luruh daging, luruh isi, menjerit siang dan malam. Tadi malaikat kata, rehatlah. Dulu orang di dunia dulu dah letih dah. Ulang alik pergi masjid, letih dah qiyam lail, letih dah sembahyang, letih dah baca Quran, letih dah zikir, letih dah dulu ni. Ni time rehat, duduk tidur, rehat. Yang seorang lagi letih dah macam kita. Pagi keluar pergi kerja dah. Kita main-main subuh, dia start kita keluar dah. Kita main-main masjid maghrib, main-main masjid di masjid, dia tak balik-balik ni. Tuan-tuan, balik lagi tukar baju, pakai uniform apa semua, pergi buat MLM lah. Tak saya pakai sumat, malam jadi doktor. Siang macam hotel. Doktor lah tuan-tuan sekalian, tanya penyakit apa, semua ubat dia boleh jual. Sakit apa? Oh, ni kecil mana? Oh, ubat saya ni mujarab tu ini. Beli ni 5 nilai mata. Macam mana buat cari download, benda dia lagi macam ni. Semua lagi tak. Malam jadi doktor pula. Ada jawab. Letih lah, letih. Balik saya pukul 11. Sedang hari dah. Esok pagi ulang rutin. Letih lah. Letih juga. Tapi letih tak ada amal, masuk dalam kubur, rehat lah. Tak rehat. Kena balu, kena tibai, tuan-tuan sekalian nak rehat. Sakit. Lepas tu Nabi dia kata, jaga akhir ni. Niat nak buat apa Allah kira dah, Allah tahu dah kita dalam hati kita nak buat apa tu Allah tahu dah dah. Niat nak buat baik pun Allah tahu, niat nak buat jahat pun Allah tahu. Niat nak buat baik Allah kira pahala, niat nak buat jahat Allah tak kira dosa selagi kita tak buat. Dalam hati ni punya meledak tengok muka aku tu yang benci. Muka tu belugai tengok. Ya. Tak ada baik langsung. Dalam hati kita macam-macam, selagi tak zahir di mulut, selagi itu tak ada dosa. Faham tak? Subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad. Niat nak buat baik Allah kira dosa pahala, niat nak buat jahat Allah tak kira apa selagi kita buat. Kalau kita buat Allah kira satu dosa dan Allah tunggu nak padam je tentang muslimat. Itu dia cerita dekat sini. Subhanallah musalli dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan artinya bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina kedua memandang kepada barang yang tidak harus padanya dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya itu menampar akan dia, tampak. Yang dilarang menamparnya dengan keduanya. Dan kakinya berzina keduanya, dan zina keduanya itu berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula-mula itu berzina ia dengan zinanya. Itu mencakap akan tidak halal dicakapkan, dan bermula hati itu berkehendak ia dengan mencita-cita ia akan ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Tuan-tuan sekalian, dia cerita apa? Subhanallah SWT. Mata ni dikira sebagai zina, ia memandang benda yang tak sepatutnya dia tengok. Subhanallah SWT. Benda yang tak harus untuk dia lihat. Tak faham ayat tu. Tangan pula ada zina dia. Zina tangan ini ialah bila dia menampar sesuatu, kata dia. Menampar sesuatu, subhanallah muslimat, kepada perkara yang tak sepatut dia tampak. Tu contohlah dia bagi satu. Betapa hati pelihara itu, faham bagi kau tu biji. Soalan. Baik. Sama juga mencuri yang ambil bukan hak dia. Subhanallah. Kaki itu dikira sebagai berzina apabila dia melangkah ke satu tempat sallallahu alaihi wasallam yang tak sepatutnya dia pergi. Dan tuan-tuan, hati itu Allah, tuan-tuan sekalian muslimat, Allah bermula hati itu berkehendak ia akan mencita-citakan. Dan hati ni tuan-tuan, Allah dia duk teringin nak buat. Dia tidak dikira sehinggalah tuan-tuan musalli alaihi Muhammad, sehinggalah dia membenarkan yang demikian itu oleh faraj. Maksud dia apa? Sampai dia ambil action tu, baru Allah kira dosa dia. Allahumma salli. Nampak tuan-tuan sekalian? Hati ini subhanallah Allah tak kira lagi selagi duduk dalam hati dia, sampai dia membenarkan apa yang terlintas dalam hati itu teringin. Semua sebab tu tuan-tuan dia kata Musa zaman tu, bila Allah kata tu rezeki Allah dah tentu dah dalam hidup dia. Rezeki orang tu Allah dah tentu dah, waktu 120 hari dalam perut mak dia tu Allah dah tentu dah. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang ada anak sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak mau bagi dia menikah. Duduk dalam subhanallah, duduk kerja, duduk baru kerja dia tak nikah lagi. Tak dia berkenan tak?
Kadang-kadang anak kita ni tuan-tuan subhanallah duduk di universiti. Duduk di universiti dia kata kerja pun tak ada lagi, nak nikah apa lagi. Dia tu sampai tahap dah kena nikah. Ada setengah orang tu wajib nikah lah. Dia wajib nikah lah, tahap wajib nikah. Macam mana tahap wajib nikah tu tuan-tuan sekalian? Dulu saja tengok kambing lalu kena syok karun. Kambing lalu kan. Tengok batang pisang kan, tengok apa tu batang pisang. Jadi kalau maju tahap wajib nikah. Subhanallah sekalian. Kalau sampai tahap macam tu, bagi dia nikah. Pasal apa? Untuk mengelakkan dia daripada zina. Zina. Rezeki dia Allah dah tentu dah. Kita dulu ingat waktu kita kerja dulu tuan-tuan, baru kerja subhanallah muslimat, pergi kerja kilat. Saya dulu habis sekolah, saya jadi apa? Saya pergi kerja muslimat, jadi guru sadaran. Sekolah mengajar pergi sekolah tahun 95. Pergi jadi guru sadaran, gaji 470. Orang kerja kilang zaman tu tahun 95 masuk kerja kilang basic tuan-tuan gaji 400 betul tak? Lalu naik sikit 900 lebih. Waktu tu cukup-cukup makan. Abang lepas abang bayar motor, waktu tu pakai RG Sport. Dia panggil cikgu racing. Lepas bayar motor, lepas abang minyak motor, lepas cukup abang makan malam-malam, lepas cukup abang bayar sewa rumah. Satu orang rumah 300, sewa 3 orang bayar 100. Dah sila. 4 orang 400. Cukup-cukup Waktu tu mak kita kata apa? Hang ni nak nikah di mana? Duit pun cukup-cukup je. Datang kata sekalian masa dia nikah di waktu kita kerja kilang dulu kan. Nikah pi subhanallah masa tuan-tuan ni. Isteri kita mai gaji dia tak kerja. Gaji kita gua banyak macam tu je. Tapi cukup lah. Cukup juga. Susah hati nikah pi dia cukup juga duit. Dulu makan mulut seorang ni makan mulut 2 orang cukup. Mengandung pula lah kan. Allah susah hati pula lah lagi nak cari duit mana lah apa semua mana beli paper susu apa semua. Beranak pi tuan-tuan masalah sama. 3 mulut cukup lah. Cukup juga. Pasal apa? Isteri kita main dia bawa rezeki dia. Anak yang lahir itu dia bawa rezeki dia. Kita tak takut apa tuan-tuan masalah sama. Tak takut apa rezeki Allah SWT. Jangan takut. Allah bagi. Sebab tu beranak banyak-banyak tak apa. Bukan hampa lah. Ini hampa lah. Kan bagi anak banyak tak apa. Setiap orang tu ada rezeki dia nemai dan yang paling penting elakkan anak kita jangan melakukan zina. Elakkan, hindarkan, jauhkan. Kalau ada anak perempuan, Nabi kata apa? Perkara yang perlu disegerakan. Di antaranya tuan-tuan masalah semua ialah kalau kamu ada anak perempuan, segera kahwinkan dia. Pasal apa? Pasal kita menanggung tuan-tuan masalah. Elakkan daripada perbuatan dan hendaklah mendidik engkau kepada segala anggota engkau itu dengan apa pekerjaan yang terbuat ia dan apa pekerjaan yang nanti-nanti baginya, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti akan berjalan-jalan dalam kebun-kebun surga dan mahliganya. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga dan minuman-minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lainnya. Maka mata hanya sanya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam surga, dengan tiada menjumpai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada ada dalam negeri di dunia, dan tiada ada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang nanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, dan dimulia akan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotor akan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Dia kata apa tuan-tuan ni? Tangan kita ni, kaki kita ni, anggota kita ni ada satu mission, ada satu benda yang dia sangat-sangat nanti. Kalau benda tu tuan-tuan, tujuan dia ada satu benda yang cukup besar tujuan dia, kita beli satu barang yang tujuannya besar, kita tak sampai lagi tujuan tu, apa kita buat? Kita jaga sungguh-sungguh, takut dia rosak. Faham tak masalah sama?
satu barang. Barang ni dia ada tujuan yang cukup besar, penting. Jadi tuan-tuan, apa kita buat? Kita jaga sungguh-sungguh, takut dia rosak. Sampailah waktu kita nak guna ketika yang penting. Sama dengan tangan kita, sama dengan kaki kita, sama dengan mata kita. Tangan kita ni, dia ada satu mission, ada satu benda yang sangat-sangat dinanti. Apa dia? Nanti nak pergi dalam surga, nak petik buah-buahan dalam surga tu. Subhanallah Muhammad. Kaki kita dia tunggu apa? Tunggu waktu tuan-tuan Musalli Al-Syed Muhammad. Nanti dia nak berjalan di dalam surga itu. Dan mata kita dia ada satu mission, satu tuan-tuan sekalian, duk tunggu nak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan Allah sekalian, nanti apabila kita sampai waktu dia, ini contoh kisah kita bertemu dengan Allah. Malam hari pertama kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika selesai kita semua ni tuan-tuan sekalian dah check apa semua dah siap, semua orang ready nak masuk syurga. Yang riwayat. Sampai di satu tempat depan pintu syurga khuldi. Waktu tu yang lead kita tu malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni tuan-tuan duduk belakang Nabi SAW. Sampai depan syurga khuldi, malaikat tu tunggu penuh. Dia tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, nak pergi mana ni? Nak pergi ni dibawa siapa ni?" Ni semua ni ialah tetamu Allah, VVIP, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tuan-tuan dibuka pintu. Kita pun melangkah masuk. Pertama kali yang melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bermula daripada waktu tu nikmat tak kurang. Nikmat dia akan bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni waktu yang sangat-sangat kita tunggu. Sampai depan surga khuldi tu tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, Masya Allah, cantiknya surga ni, Allah. Tak pernah terbayang dulu Ustaz nak cerita dah dulu ni. Tak pernah terfikir macam ni punya cantik. Allah, cantiknya pokok-pokok. Musalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita pun tuan-tuan dibawa naik satu kenderaan. Macam mana kenderaan tu? Tak tahu lah. Banyak dipikir macam kereta api Zoo Taiping apa-apa yang berlalu. Kan? Macam mana tak tahu dulu. Kita pun naik tentang kenderaan semua bergerak. Semua pokok-pokok bergerak memberi laluan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ya Allah, cantiknya Masya Allah. Robi bawa tour masuk surga tu. Surga khuldi. Tuan-tuan, lepas tu tengok di kiri kanan kita ni ada mahligai. Allah, cantiknya mahligai, Masya Allah, Robi. Tengok di depan mahligai tu tuan-tuan, tulis nama kita siapa? Jafri Abu Bakar saya. Masa dia mat confirm dah syurga. Kita kalau orang nampak masuk syurga kena, saya mimpi tuan semalam confirm ada syurga. Esok tak semayang lah. Nampak mahligai ni, Allah, masih cantiknya Masya Allah, Robi. Tuan-tuan sekalian macam mana? Akhirnya kita sampai di satu tempat yang namanya Hadhiratul Quddus. Tuan-tuan ni ingat momen ni, ingat cerita ni elok. Nanti tuan-tuan akan sampai waktu tu. Momen tu tuan-tuan cerita subhanallah, betul apa yang cerita Rasulullah SAW. Sampai satu tempat namanya Hadhiratul Quddus. Dicerita dalam riwayat tuan-tuan, tu kapek tu pun dah indah, cantik dah dulu. Dibawa kepada kita pakaian. Kita nak nanti apalah benda nikmat namai pula ni apa. Dibawa kita pakaian yang indah, kita pun pakai subhanallah, cantik, Masya Allah, Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, diberi mahkota, kita diberi cincin yang tertera Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi makanan syurga. Makanan syurga ni lagi makan lagi sedap. Satu suap tak sama dengan suap yang berikut. Suap tadi sedap. Suap lagi sekali lagi sedap pada tadi. Takkan berlaku suap tadi. Oh, sedap lah subhanallah. Suap ni, oh tadi sedap lagi, yang tak apa sedap. Dah tadi tu. Alhamdulillah. Dalam syurga, suap yang berikutnya lebih sedap daripada suapan yang sebelum. Kita di dunia lah ni tuan-tuan, soal zaman, perut lapar tu sedap. Waktu perut lapar tu sedap. Pagi-pagi perut lapar, pusing-pusing cari nasi lemak. Jumpa nasi lemak. Tengok nasi lemak mentah. Lapar yang saya makan dia. Sedap tak apa sedap kan?
Makan. Sagi kawan main hantar tuan biryani, ambil nasi mandi. Nah, sini. Kawan bawa main nasi mandi, punya sedap. Lembu semua, masya-Allah Rabbi sedap. Tapi makan sedap lah. Tak orang yang sedap lah. Pasal apa? Pasal apa kita? Dah dalam syurga ada tuan-tuan, nikmat daripada satu nikmat tu lebih hebat daripada nikmat yang sebelum. Minum pun sama, satu teguk lebih sedap dari teguk yang berikut. Tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba Nabi tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam bawa satu mimbar daripada cahaya. Tengok mimbar. Allah, kita tunggu. Apa nak main nikmat ni? Subhanallah. Duduk nanti ni. Tahu-tahu tuan-tuan dibawa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni tuan-tuan, dia suara dia merdu. Nabi Yusuf muka dia cantik. Dah silap saya. Cantik Nabi Yusuf. Cantik Nabi Yusuf tu. Cantik lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf tu cantik. Sampai tuan-tuan sekalian muslimat, waktu kecoh-kecoh Zulaikha dulu ni, kan? Zulaikha tu orang tuduh orang kata apa semua. Zulaikha ni Datin Seri. Datin Seri tu. Kecoh dekat tempat dia pasal apa? Kata Zulaikha tu dia berkenan dekat apa ni hamba dia. Dia panggil geng Mak Datin tu buat kenuri sekali. Dan jamu-jamu elok bagi buah apple semua sebiji, bagi pisau. Suruh Nabi Yusuf lalu. Nabi Yusuf lalu tunduk, tak tengok lalu. Dia pun sambil duk potong, Allah ni manusia kan malaikat ni, potong-potong jam. Tak sedap. Kita pun buat betul tak? Bagi buah apple kat orang. Terus kan? Bagi pisau, kita lalu siap angkat tangan. Aku pun tak tahu. Oh cerita. Nabi Daud Allah bagi dekat dia tentang masalah sama suara yang begitu merdu. Pertama kali dalam sejarah hidup kita waktu tu kita dengar suara Nabi Daud alaihissalam baca kepada kita kitab Zabur. Habis baca kitab Zabur, turun Nabi Daud, naik Nabi Musa alaihissalam baca kepada kita kitab Taurat. Sampai habis, subhanallah, pertama kali dalam sejarah hidup kita jumpa Nabi Musa alaihissalam. Turun Nabi Musa, nikmat apa nak main lagi? Naik Nabi Isa alaihissalam baca kitab Injil. Bukan Bible yang ada ni. Bible ni dah menjeleweng. Tu, kitab Injil yang asli. Dengar subhanallah, ini rupanya Nabi Isa alaihissalam, subhanallah. Turun Nabi Isa, naik kekasih kita yang sangat kita cinta, yang sangat kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, baca kitab Al-Quran. Baca daripada awal sampai habis dengan suara yang begitu merdu, tuan-tuan, Allah mustajab. Yang para sahabat kata tak pernah kami dengar suara macam ni punya merdu zaman Nabi SAW. Allah cukup sedap semua. Kita semua terpukul dengan suara Nabi SAW. Tak payah habis lah, tak payah habis lah. Allah sedap dia baca Nabi SAW. Tentang silat. Sampailah habis dan turunnya Nabi Muhammad SAW. Kita nanti-nanti apa lagi nikmat amal lagi, apa lagi nikmat amal. Tiba-tiba tuan-tuan kedengaran suara daripada langit, suara yang begitu merdu, yang begitu indah, yang tak pernah kita dengar. Suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-Ku sekalian, apa lagi yang kamu nak pada hari ini? Allah, kita tadi rasa nikmat sangat ni. Nikmat sangat-sangat ada ni. Tak ada apa dah ya Allah, tak ada apa dah kami cukup dan nikmat hari ni ya Allah. Maksudnya ada. Aku nak bagi satu nikmat yang lebih besar lagi daripada apa yang kamu nak. Apa lagi? Tak ada, kami nak redha-Mu saja Allah, kami nak redha-Mu saja Allah. Ada, aku nak bagi lebih hebat lagi, nikmat daripada segala nikmat yang terpuk pada hari ini. Tuan-tuan, maksudnya apa? Tiba-tiba subhanallah, terbuka lah tuan-tuan hijab di langit, keluar wangi-wangian yang begitu indah. Allah, yang tak tahu kita nak gambar. Saya nak cerita kat tuan-tuan pun saya tak boleh nak feel. Saya tak tahu nak feel. Tuan-tuan, nak rasa nanti tunggu duduk waktu tu. Allah keluar satu wangian yang begitu indah, Masya Allah Rabbi. Kemudian terbukalah hijab. Yang kedua, waktu tu kita tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kita sendiri. Nampak wajah Allah. Waktu tu kita tak buat lain dah, semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Bangunlah, bangun. Dah habis dah waktu sujud kamu di dunia. Bagi dah. Subhanallah ta'ala. Kita pun bangun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu nak apa lagi yang ini? Tak mau apa dah ya Allah, tak mau apa dah. Dia kata sujud, subhanallah. Allah kata apa? Habis dah waktu sujud. Hari ini hari yang aku janji kepada kamu.
Dulu waktu kamu buat baik di dunia Allah, kamu kata aku janji syurga hari ini, hari aku tunaikan janji. Tuan-tuan dan Allah sekalian, salli ala syama'ah, janji ditepati. Tuan-tuan, waktu itu hari aku tunaikan janji. Kita nampak wajah Allah, itu nikmat yang paling besar. Habis lupa segala nikmat yang kita ada. Subhanallah. Tuan-tuan, Abu Hurairah cerita bagaimana keadaannya nanti ada satu pasar, yang pasar syurga. Pasar syurga ni, Abu Hurairah tanya Nabi SAW, pasar syurga ni macam pasar kita kat sini kan? Dia kata, tak. Waktu tu pasar syurga tak ada jual beli, tak ada jual beli. Apa yang ada? Kamu akan dapat nikmat macam mana sekadar-kadar amal kamu di dunia. Kita akan duduk di atas mimbar kita sendiri waktu tu. Tuan-tuan, mimbar ada yang mimbar buat daripada permata, ada mimbar orang duduk atas emas, ada mimbar daripada perak. Yang paling lekeh dalam syurga itu duduk atas mimbar yang buat daripada apa, tuan-tuan sekalian? Daripada kasturi. Apa yang ingat kasturi botol dia jual masa malam tu? Saya dah fikir macam kasturi tu. Lagu mana tak tahu, tunggu. Dan orang yang duduk di atas mimbar daripada kasturi itu pun dia berasa puas. Seronok sangat, nikmat, tak ada bandingan lah. Subhanallah. Waktu tu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, apa dia teringin boleh belakang. Teringin. Tengok Masya Allah Rabbi tu macam kenal tu. Siapa ada? Tu imam tu. Tu imam ni Ahmad Putra. Oh Masya Allah, dia ni amal lebih sikit. Tengok dia duduk mimbar cantik sikit. Masya Allah Rabbi cantik. Ish, kalau lah aku ada baju macam dia, baru sebut kat tanda sebut kalau peling, pakailah. Allah Masya Allah. Tengok kawan dia muka cantik, Masya Allah, Allah cantiknya. Tak ada nak kata kalau, peling siapa? Allah Masya Allah. Dan setiap kali kita berjumpa Allah SWT, balik rumah, wajah kita lebih cantik daripada sebelum. Isteri kita sampai heran, tadi abang keluar muka lagu lain. Muka lagu cantik. Dia kata pasal berjumpa dengan Allah SWT. Dan Nabi cerita waktu kita duduk di pasar syurga itu, ada hari dia Allah mai turun sembang dengan kita one to one, face to face. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah turun, Nabi cerita, tuan-tuan boleh rujuk kitab Bahrul Mazi jilid 18. Nabi cerita, tuan-tuan, Allah turun sembang dengan kita. Wahai fulan bin fulan, panggil nama kita. Jafri bin Abu Bakar, saya jugalah. Saya tuan-tuan fikir macam mana Allah kenal semua apa semua. Jangan tanya aku tu, tanya aku tu balik bang. Allah kenal lah, tuan-tuan, Allah jadikan kita duduk depan. Salat semua. Sembang. Tak ingat dah dulu janji lagu mana. Ingat dah janji nak buat tu, nak buat ni. Ingat dah. Duk kata nak buat sunat witir, sampai mati tak buat. Apa lah tu? Duk nak buat, tak buat. Allah ya Allah, minta maaf ya Allah, minta ampun ya Allah. Bukan tak mau buat, tak tangguh mati. Ampun aku ya Allah, kata apa aku ampun lah. Kalau tak ampun lah, tak lupa ni. Sembang tu. Tuan-tuan, nak abang kata mesra tu, mesra. Macam kita lah jumpa kawan-kawan kita, tuan-tuan, dia flashback balik dulu. Balik pilihan raya baru ni, pekat-pekat jumpa geng-geng sekolah-sekolah dulu ni. Oh, dia lihat sembang pagi 3 pagi. Cerita apa? Cerita zaman sekolah dulu. Ingat tak? Helmet kawan tu hang tiba-tiba. Sila flashback zaman-zaman dulu. Orang nak bagi tahu kita mesra yang Allah dengan kita pada waktu dulu, tuan-tuan, macam tu. Mata kita tu spare untuk benda. Mata kita ni spare untuk hari bertemu dengan Allah SWT. Tangan kita ni spare, jaga dia elok. Pasal apa? Nak jaga, nak petik buah di taman syurga nanti. Kaki kita ni spare, jaga dia elok. Apa tujuannya? Nanti nak berjalan di taman syurga, berjalan ke mahligai yang Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan, Allah bagi anggota, kata pengarang kita, jaga elok-elok. Sebab tujuannya besar. Tujuan yang kita nak guna waktu kita duduk di syurga Allah SWT. Tuan-tuan, kita berhenti kat situ, habis. Dalam bab mata, insya-Allah pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk dalam bab telinga. Setahun daripada sekarang. Kita sekalian. Jadi
saya hari ini insya-Allah ni hari ini hari terakhir. Oh, Ustaz cakap pelik kan tu. Kan dah mati lagi dah mulu. Wah, cepat sangat. Baik, hari ini hari terakhir saya mengajar dekat sini untuk tahun ni. Pasal insya-Allah bulan depan, bulan 6 saya akan berangkat ke Yaman insya-Allah. Pada minggu pertama bulan 6 kita sempat nak sini dah. InsyaAllah, jadi saya ambil kesempatan ni nak minta maaf ada salah silap sebagainya, perkataan bahasa melawak lebih-lebih. Maklum saya tuan-tuan sekalian, jangan ambil hati. Sekadar nak menegur, kadang-kadang bukan nak tegur tuan-tuan, nak tegur diri saya lah banyak insyaAllah. Jadi kalau ada salah silap tu saya minta maaf, lebih kurang tu saya minta maaf. Dan subhanallah muslimat, tolong doakan saya. Doa subhanallah, sekali-sekala sebut juga nama. Ya Allah, ya Tuhanku, Ustaz Jafar doa sebut nama bila. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan, Allah berikan kefahaman, Allah berikan kesihatan, mudah untuk mengaji dan sebagainya kita sekalian. Dan tim mengaji ni pun sebab nak mengajar. InsyaAllah selepas setahun saya akan balik insyaAllah dan kita akan sambung pengajian kita insyaAllah. Itu pun kalau ada kekosongan tu diisi lagi lah. Kalau masih berkenan di hati kan. Dan insyaAllah tolong doa bagi selamat semuanya insyaAllah. Dan cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika ada sebarang kasar bersyarat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.